Saya diminta untuk mendakwa seorang bapa yang dituduh membunuh anak kandung sendiri berusia 3 tahun. Kita kena faham, untuk pembelaan tidak waras atau mental health ini, ia bukan senang untuk diterima oleh mahkamah. Sebab jika kita masih ingat, mungkin lebih 10 tahun dulu, ada satu kes yang viral di mana ada seorang anak guam ini cuba berlakon tidak siuman, gila dalam mahkamah. Dia meludah-ludah dalam mahkamah. Tapi dia berlakon dan mahkamah tidak menerima pembelaan tidak waras tersebut. Pada saya mudah saja. Sekiranya anak guam atau ahli keluarga kita itu memang betul-betul tidak sihat, memang betul-betul ada masalah mental, yang pertama, mereka patut dirawat. Mereka tidak patut dibiarkan menyendiri cuba menyelesaikan masalah mereka sendiri walaupun mereka terlibat dalam kesalahan jenayah. Yang kedua, sebagai peguam kena teliti adakah masalah mental yang anak guam hadapi itu genuine atau tidak. Jadi cara yang terbaik adalah mengikut undang-undang. Peguam boleh buat permohonan kepada mahkamah menghantar anak guam untuk pemerhatian di hospital bahagia selama 1 atau 2 bulan. Dan pakar forensik psikiatri ini, pakar kerajaan yang diiktiraf, akan keluarkan satu laporan. Dalam laporan ini, pakar psikiatri ini akan keluarkan 2 laporan. Laporan pertama, tertuduh ini waras atau tidak semasa kejadian, bukan semasa bicara. Dan yang kedua, sekarang tertuduh layak atau sihat atau tidak, fit atau tidak untuk membela diri. Sebab kita kena ingat, pakar psikiatri ini, mereka adalah pakar yang boleh membuat pemeriksaan secara retrospektif. Maknanya, kejadian jenayah itu mungkin tahun lepas, mungkin 6 bulan lepas, mungkin 2 tahun lepas. Tapi apabila pemeriksaan selama 2 bulan, sebulan dibuat di hospital bahagia itu, pakar tersebut boleh buat satu dapatan, orang ini waras ke ataupun berlakon tak waras semasa kejadian. Sebab itu memang kepakaran mereka. Dan mereka adalah pakar kerajaan yang tidak memihak pada siapa-siapa. Ada pendapat mereka yang memihak pada pendakwaan, memang tak gila. Ada pendapat mereka memihak kepada tertuduh. Tertuduh rupa-rupanya tidak waras. Jadi berbalik pada soalan, boleh ke senang-senang orang yang ada mental health terlepas daripada kesalahan jenayah? Pertamanya, kita kena tentukan memang orang itu betul-betul ada masalah mental terlebih dahulu. Kalau confirm memang ada masalah mental, tidak waras masa kejadian, orang itu patut dibicara mengikut orang yang tidak siuman, bukan dibicara macam orang biasa. Supaya akhirnya, kalau bicara macam orang biasa, dia ada 2 saja outcome. Kalau dia berjaya, dia lepas balik rumah. Kalau dia gagal, dia akan masuk penjara atau dihukum gantung. Pada saya, dua-dua keadaan itu tidak baik. Kalau beliau lepas sekalipun, apa jaminan beliau akan dirawat? Tetapi jika semua pihak tahu orang itu tidak sihat, sakit mentalnya, bicaralah seperti orang yang tidak waras, yang peruntukan undang-undangnya ada dalam kanun prosedur jenayah. Sebab akhirnya orang ini akan ditahan di bawah limpah kurnia sultan dan dirawat di hospital bahagia sehinggalah beliau diperakukan sembuh. Mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun, sehinggalah masyarakat sedia menerima orang ini kembali dalam masyarakat sebagai orang yang benar-benar sihat. Sebelum ni banyak kes-kes bunuh. Sebagai contohnya, kes ni agak menyayat hati lah. Saya mewakili pihak pendakwa masa itu, semasa menjadi seorang timbalan pendakwa raya. Saya diminta untuk mendakwa seorang bapa yang dituduh membunuh anak kandung sendiri berusia 3 tahun. Kes bunuh sebenarnya banyak, tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Kita boleh dengar setiap minggu, setiap bulan ada. Tapi kes bunuh yang satu ini saya tak boleh lupa daripada fikiran saya. Apa yang berlaku, beliau terlibat dalam ajaran sesat, beliau ingin kembali kepada agama tapi mengikut jalan yang salah, guru yang salah. Jadi beliau mendengar suara-suara gaib, beliau mendakwa menerima wahyu, perlu mengorbankan anak seperti Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail alaihissalam. Dan anak guam ini, peguam bela dan saya timbalan pendakwa raya ketika itu, kami bersetuju bahawa ini adalah satu kes sakit mental yang mana tak boleh dibicara seperti orang biasa. Kalau bicara seperti orang biasa, anak guam peguam sebut, OKT sebut, mungkin akan dihukum gantung, ataupun jika peguamnya berjaya mencabar keterangan, akan dilepaskan. So dua-duanya tidak adil. Jadi dua-dua pihak bersetuju ia adalah satu kes sakit mental, bicara diteruskan mengikut prosedur seorang yang tidak waras, dan akhirnya OKT sebut ditahan di hospital bahagia di bawah perkenan sultan. Dan itulah keadilan supaya beliau boleh dirawat.
Sakit mental yang saya pernah ada pengalaman kendalikan anak-anak guam ataupun pendawaan, ada yang melibatkan skizo, ada yang melibatkan split identity. Split identity contohnya, dia ada beberapa watak macam kita tengok dalam filem kan. Semasa kejadian bunuh itu, beliau mendakwa dirasuki oleh watak yang jahat tersebut. Ada juga pengalaman saya pesakit bipolar dan juga ada juga pengalaman berhalusinasi yang mendengar suara. Sebagai contohnya, satu kes saya mewakili satu warga negara Vietnam yang tidak semena-mena terbangun saja daripada tidur, menikam rakan serumah bertubi-tubi sehingga mati. Tanpa ada motif, tanpa sebab, tanpa pergaduhan. Jadi apabila kita teliti kes ini, rupa-rupanya ada masalah mental yang menyebabkan beliau mendengar suara-suara gaib yang mengarahkan membunuh rakan serumah sendiri, kawan baik sendiri sebenarnya. Jadi jika anda sukakan kisah-kisah menarik mengenai peguam, satu profession yang sering orang pandang serong ini, bolehkah dapatkan buku ini, Peguam Kriminal Extended, di platform ML Studios.